Okey, terlebih dahulu kita lihat dulu pertemuan di antara Shavon Lai dan juga Sun Huat, di mana ini adalah pertemuan pertama bagi Sun Huat dan juga Shavon Lai dengan pasangan Perancis Ronan Leba dan Anh Tran yang baru bertukar portfolio dan bergu wanita ke bergu campuran tahun lalu. Permainan pantas dari kedua pasangan cukup menghiburkan, namun ketenangan Sun Huat Shavon memberikan mereka kelebihan untuk menang set pertama 21-16 selepas 14 minit pertarungan. Dan seperti dijangka, saingan menjadi lebih sengit di set kedua di mana Sun Huat dan Shavon mula merasai tekanan dari kesilapan berulang sebelum akur tewas 14-21. Peluang kedua Sun Huat Shavon kemudiannya untuk ke pusingan kedua bermula hampa bila sekali lagi ketinggalan 7-11 di set ketiga, namun situasi bertukar selepas time break. Keengganan Sun Huat Shavon untuk mengalah awal memenatkan lawan dari Perancis sehingga Tran juga dilihat terduduk sebelum permainan dinotahkan dengan keputusan 21-17. That we were a little bit off with our rhythm and our momentum on court and tournament, but I think we got it back quite well in the end of the match. Yeah. Not really good, but very lucky that in the end we managed to come back. And for more for us is we're trying to regain our tournament feeling. Yeah. This match has been a very good experience for us because after being laid off for so long and then back on match and then with all the a bit of nerves and a little bit of uncertainty, I think for me we did quite well, and I hope that we can continue on the next match, and it's been a good run for us for the first match. 5 kejohanan Chan Peng Sun, Goh Yu Ying bertemu dengan Adnan Maulana dan juga Michelle Christine Bandasso. Oh, bijak daripada Liu Ying. Seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang akan berlaku. Mampukah mereka melakukannya buat kali kedua? Peluang kali kedua. Masih dalam permainan teragak-agak di situ daripada Bandasso dan terus melakukan kesilapan. Terkandas di jaring. Chan Peng Sun, Goh Liu Ying boleh menarik nafas lega. Baik daripada Peng Sun. Bertahan sahaja pasangan negara, menunggu kesilapan daripada pasangan Indonesia yang lebih tertekan untuk mencari mata-mata penyamaan. Komunikasi daripada Liu Ying kepada Peng Sun ketika rally sedang berlangsung. Oh, baik daripada Liu Ying. Lihat saja komunikasi di antara kedua pemain negara, seolah-olah memahami ke mana hala tuju masing-masing di dalam rally tersebut. Oh, baik daripada Liu Ying, cross court. Oh, dan itu dia, menang dengan bergaya. Okey, hari ini sebenarnya adalah hari yang saya rasa cukup teruja sebab kita kembali ke gelanggang untuk tengok live bagi kejohanan badminton pertama untuk musim 2021 ni, iaitu Terbuka Thailand. Dan kita bersama dengan expert sebenarnya bekas pemain kebangsaan iaitu Roslin Hashim. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Okey. Saya pasti Roslin juga hari ini memang teruja dan juga rasa seronok. Kita dapat lihat tadi Peng Sun dan juga Liu Ying tepati ramalan untuk mara ke pusingan kedua. Mungkin Roslin boleh kongsikan faktor kemenangan bagi Peng Sun dan juga Liu Ying ke atas pasangan Indonesia Adnan Maulana dan juga Michelle Christine Bandasso yang saya rasa tak pernah mereka bertemu sebelum ni, kan? Ya, ni saya rasa mereka first time jumpa, dan juga pasangan Indonesia ni adalah pasangan baru. Jadi kalau saya tengok game tadi tu, memang saya rasa kelebihan adalah lebih pada pengalaman lah pada Chan Peng Sun dan juga Goh Liu Ying, dan juga ada beberapa faktor yang lain
apabila kita melihat di penghujung game yang kedua tu, kita lihat sememangnya condition pemain Indonesia tu agak kurang berbanding Chapin Sun dan juga Goh Lu Ying. Jadi di situ faktor kemenangan mereka, mungkin faktor kepenatan yang dialami oleh pasangan Indonesia. Okey, kalau kita dapat sedikit ramalan daripada Roslin, agaknya kan, sebab kita tak tahu sekarang ni siapakah yang akan menjadi lawan bagi Peng Su dan juga Liu Ying untuk pusingan kedua nanti. Mungkin Roslin boleh bagikan gambaran berapa jauh agaknya Peng Su dan juga Liu Ying boleh mara di terbuka Thailand ini. Okey, kalau dilihat dari segi draw mereka dan juga yalah, walaupun ni pusingan pertama yang mereka lalui, mungkin nampak agak struggle. Agak struggle, tetapi saya percaya yang apabila masuk pusingan kedua nanti, saya rasa dia dah dapat momentum. Momentum permainan dan juga kejohanan ni. Jadi saya rasa mungkin mereka boleh pergi lebih jauh. Paling tidak bagi saya mungkin ke final. Itu berita baik itu. Okey, Roslin, kita juga tadi dah bawakan laporan mengenai pertemuan antara Chevron dan juga Sun Huat yang bertemu dengan pasangan daripada Perancis, Ronan Lebar dan juga Antran, yang bagi saya lah kan, sebagai seorang penonton dan juga peminat badminton, merasakan macam sangat-sangat exciting perlawanan tu, macam final. Boleh tak Roslin kongsikan agaknya kan apa turning point bagi perlawanan di antara Sun Huat dan juga Chevron menentang pasangan daripada Perancis ni? Okey, kalau lihat memang ini pun kali pertama mereka bertemu, dan juga saya melihat mungkin dari segi corak permainan, kerana ini juga, mereka dah lama tak bermain dalam kejohanan yang kompetitif, terutama international tournament. Jadi mungkin pada awal tu kita nampak agak mungkin agak kekok lah dengan tournament punya environment. Jadi di sini yang saya lihat mungkin agak sedikit mungkin kelemahan yang ada dalam corak permainan Siwon Lai dan juga Goh Sun Huat. Okey, kita boleh lihat bagaimana penangan gabungan Perancis dan juga Vietnam yang boleh jadikan sebagai pencabar Sun Huat dan juga Chevron. Okey, seterusnya lepas ni Chevron dan juga Sun Huat akan bertemu dengan pasangan yang saya rasa lebih memberikan cabaran sebab mereka dilabel sebagai top seed daripada Thailand sendiri, iaitu Dechapol Puavaranukroh dan juga Sapsiri Terattanachai. Ini bukan biasa-biasa orang kata daripada Thailand. Yalah, seperti yang kita tahu, pasangan Thailand ni adalah first seeded, pilihan utama kejohanan. Sudah semestinya kelebihan kepada mereka bermain di tempat sendiri. Tetapi saya percaya walaupun di pusingan pertama agak sedikit kekurangan corak permainan Goh Sun Huat dan juga Siwon Lai, tetapi saya yakin yang di pusingan kedua nanti mereka dapat memberikan yang terbaik lah. Walaupun memang kalau dilihat atas kertas agak sukar, tetapi tidak mustahil untuk mereka melakukan kejutan. Okey, kalau diikutkan daripada segi pertemuan ataupun head to head di antara Chevron dan juga lawan mereka selepas ini, boleh dikatakan agak seimbang kerana mereka pernah bertemu 11 kali dan masing-masing merekodkan kemenangan dalam pertemuan pada 2019. Jadi itulah kita nantikan apakah Sun Huat dan juga Chevron, kalau mereka terkandas di pusingan kedua, bermakna seimbanglah rekod mereka nanti kan. Okey, Roslin tunggu sebentar kerana sekarang ini kita nak berkongsi dengan anda semua mengenai bergula lelaki negara iaitu Goh Wee Shem dan Tan Wee Kiong yang merekodkan kemenangan mudah ke atas satu lagi bergula lelaki negara iaitu Aaron Chia dan Soh Woo Yik dalam aksi straight set. Kita nak tahu sebenarnya apa reaksi wakil negara yang berjaya melangkah ke pusingan kedua ni. Overall, I think we can win the match. Is a very good start for us in 2021. So since a long time, almost a year for us, and yeah, good win. Actually, we play quite good strategy. Just because we are lead so many, maybe they are already put down, so they perform well. Yeah. After today, we
more understand the environment, the stadium, shutter and everything. So it's a good feeling today, and it's a good preparation also for the next round. Okey, Roslin, saya sebenarnya personally rasa macam sayang sangat Vishem dan Wee Kiong ni bertemu dengan Aaron dan Woo Yik seawal pusingan pertama. Tapi apa pun kita nak tahu pandangan Roslin, hanya selepas 28 minit pertemuan ini berlangsung, semuanya berakhir. Straight set 21-7, 21-19 memihak pemain yang lebih senior, Vishem dan juga Wee Kiong. Jadi bila orang sebut tentang straight set ni, orang akan kata game ni tak sengit, macam tak best lah Roslin. Ya, memang kalau saya pun sebenarnya agak terkejut kerana agak mudah So Yi dan juga Aaron Chia tewas kepada Go Vision dan juga Tan Wee Kiong, kerana saya beranggapan mungkin kalau, sebab bagi saya permainan mereka agak seimbang sebenarnya, corak permainan, tetapi saya tidak menjangkakan yang Go Vision dan juga Tan Wee Kiong akan menang mudah. So jangkaan saya mungkin tiga set mungkin akan berlaku, tetapi sebaliknya ini agak saya tak tahu macam mana nak cakap kerana terlalu mudah. Tak sampai pun 30 minit dalam dua permainan, dua set. Jadi tetapi saya lihat dalam game tu saya tengok, saya lihat memang corak permainan Go Vision dan juga Tan Wee Kiong agak konsisten permainan mereka. Jadi mungkin di situ poin yang mereka menang di kedua-dua game lah. Okey, kita nak berikan fokus permainan Aaron dan juga Woo Yik di set kedua. Di mana pada satu ketika kita dapat lihat bahawa kedua pemain ini, Aaron dan juga Woo Yik, dapat satu mata yang berderet. 6 mata berturut-turut untuk jadikan kedudukan daripada 11 kepada kemudiannya 19-20 mereka mengejar. Mungkin Roslin boleh rungkaikan sedikit apa faktor yang kita dapat lihat jadi kelebihan untuk Vishem dan Wee Kiong ni bertahan dan kemudiannya menang. Okey, walaupun kita lihat So Yi dan Aaron Chia dapat memungut 6 mata berturut-turut, tetapi mereka sebenarnya ketinggalan dah agak jauh. Mungkin di situ saya rasa mereka cuba bagi tumpuan untuk mendapatkan mata demi mata. Jadi mereka tidaklah terlalu memberi beban tekanan kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka bermain secara relax, secara tenang. Itu yang sepatutnya yang mereka lakukan pada awal permainan. Tetapi bagi saya itu sudah agak terlambat kerana Go Vision dan Tan Wee Kiong sudah mendahului mereka agak jauh. Walaupun mereka dapat mengejar mata, tetapi bagi saya itu dah terlambat lah. Okey, personally bagi Roslin, kalau permainan tu diheret ke set ketiga, ada peluang untuk Aaron dan juga Woo Yik? Kemungkinan ada kerana seperti yang kita tahu, yang kita cakap tadi, mereka dah mengejar mata dengan agak banyak mata yang dipungut. Kalau mereka menang di game yang kedua, keyakinan mereka tu dah tentu tinggi untuk game yang ketiga. Dan sudah semestinya corak permainan pun dah tentu berbeza. Dan tekanan sudah semestinya kepada Go Vision dan juga Tan Wee Kiong. Betul-betul. Baik. Terima kasih Roslin Hashim, bekas pemain kebangsaan, dan Vishem sebenarnya dan juga Wee Kiong akan meneruskan perjuangan bagi saingan bergula lelaki bersama dengan seorang lagi pasangan negara, iaitu Goh Zulfi dan juga Nur Izzuddin, yang akan kami bawakan perkembangannya di segmen berikutnya. Terima kasih Roslin Hashim.